Yes. Okay, hari ni nak jawab soalan pemahaman. Okay, cikgu rasa sebelum ni masa awak dah jam 4 dan jam 5 pun awak dah belajar macam mana nak menjawab soalan pemahaman, betul? Okay, soalan pemahaman ni dia ada dalam kalau peperiksaan dia ada dekat dalam kertas 1 ke kertas 2? Soalan pemahaman ni. Awak jawab soalan pemahaman dalam peperiksaan bahasa Melayu BM1 ke BM2? BM1. BM2 karangan. BM1. BM1 kan awak jawab yang A, B, C, D tu kan. Lepas tu awak ada jawab soalan pemahaman kan. Okey, senang cerita soalan pemahaman ni isi tempat kosong. Dia akan bagi awak soalan, kemudian awak bagi jawapan. Betul? Okey, itu soalan pemahaman. Okey. Okey, kat sini dia ada bagi awak petikan tentang selamat tinggal stres kan? Okey. Kita baca sama-sama petikan ni Cikgu baca, awak semak. Awak pun baca sekali sama-sama. Okey. Kita tengok tajuk dia selamat tinggal stres. Okay, dia kata Jan Hui berdiri di tepi jendela sekolahnya. Fikirannya kusut memikirkan pelbagai masalah. Dia terlalu bimbang lalu bersendirian. Jan Hui berasa takut jika dia gagal dalam peperiksaan. Tentu ibu bapanya akan kecewa kerana dia memusnahkan harapan mereka yang menggunung. Selain itu, Jan Hui juga risau akan tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Dia menjadi ketua pengawas di sekolah jenis kebangsaan Cina Baling. Murid-murid yang degil selalu memeningkan kepalanya. Cikgu Tan Ivy telah memerhatikan gelagat Jan Hui. Beliau risau akan sikap Jan Hui yang terbeban dengan pelbagai masalah. Cikgu Tan Ivy telah memanggil Jan Hui ke bilik bimbingan dan kaunseling. Beliau menasihati Jan Hui agar tidak membebankan fikiran dengan tanggungjawab yang diamanahkan. Jan Hui diminta oleh Cikgu Tan Ivy supaya melakukan latihan pernafasan bersama-sama dengannya. Mula-mula, berdiri dan jarakkan kaki serta longlaikan tangan kamu. Selepas itu, pejamkan mata dan tundukkan kepala. Seterusnya, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung sedalam-dalamnya dengan kiraan 10. Kamu mesti membayangkan masalah yang dihadapi selesai pada setiap hembusan nafas itu. Ulangi langkah itu sebanyak 5 kali. Selepas itu, buka mata kamu perlahan-lahan. Latihan pernafasan ini dapat meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sel badan bagi melegakan keresahan. Sejak hari itu, Jan Hui selalu mengamalkannya. Kini Jan Hui tidak berasa tertekan lagi. Terima kasih cikgu. Okey. Petikan ni tentang Jan Hui yang mengalami stres ataupun tekanan. Sebab apa dia stres? Ada siapa nak jawab tak? Sebab apa dia stres? Sebab apa? Siapa nak jawab dia? Sebab dia takut dia gagal dalam peperiksaan. Sebab ibu bapa dia menaruh harapan yang tinggi pada dia. Jan Hui ni mesti kena berjaya, kena dapat A semua. Jadi dia pun tertekan. Itu satu. Dia stres. Apa lagi yang menyebabkan dia stres? Selain daripada dia takut gagal dalam peperiksaan. Jan Hui ni seorang ketua pengawas. Dan dekat sekolah dia tu ada murid-murid yang degil. Jadi Jan Hui ni tertekan juga sebab
dia nak kena mengawal murid-murid yang degil ni kan. Okey, bagus. Okey. Cikgu nak tanya, siapa cikgu yang nampak Jan Hui ni macam tertekan, stres? Cikgu siapa? Cikgu Tan Ivy. Cikgu Tan Ivy. Okey. Baik. Betul. Okey, Cikgu Tan Ivy. Cikgu Tan Ivy ni seorang guru bimbingan dan kaunseling. Dia nampak Jan Hui ni macam stres. Mungkin Jan Hui ni duduk diam seorang-seorang, pendiam kan. Sebab dia tertekan dengan masalah-masalah dia tu kan. Okey. Baik. Kemudian Cikgu Tan Ivy ni pun dia panggil Jan Hui ni ke bilik bimbingan dan kaunseling. Kemudian dia buat apa dekat bilik bimbingan dan kaunseling tu? Dia pernafasan. Dia buat latihan pernafasan. Okey, nanti awak pun boleh cuba untuk buat latihan pernafasan ni. Ikut dia punya cara yang dia beritahu dalam petikan tu kan. Itu bagus untuk hilangkan awak punya stres dan tekanan. Okey, baik. Sekarang ni kita akan pergi kepada dalam kotak kuning yang kat bawah tu. Okey, dia tulis kat situ jawab soalan dan pernyataan. Okey, yang ini yang cikgu nak tunjukkan pada awak macam mana kita nak jawab soalan pemahaman. Okey, macam mana kita nak jawab soalan pemahaman? Sebab soalan pemahaman ni memang dalam peperiksaan pun ada. Nanti bila awak masuk sekolah menengah pun, di peringkat sekolah menengah pun ada juga soalan pemahaman ni. Dalam bahasa Melayu memang akan ada soalan pemahaman ni. Okay, daripada awak sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Okay, senang je sebenarnya soalan pemahaman ni. Yang penting ialah awak faham petikan tu. Sebab tu tadi cikgu baca sama-sama dengan awak, kemudian cikgu terangkan, cikgu tanya pada awak kan, awak dapat jawab. Maksudnya awak faham petikan yang diberikan tu. Kalau kita tak faham petikan yang diberikan tu, macam mana kita nak jawab soalan dekat bawah tu? Betul tak? Okey, jadi kita kena faham dulu petikan tu cerita pasal apa, cerita tentang siapa, kemudian barulah kita boleh jawab soalan yang diberikan. Okey, kita tengok satu-satu soalannya. Okey, kita tengok nombor 1. Dia kata, mengapakah Jan Hui berasa resah? Tadi saya dah tanya soalan tu sebenarnya. Dah terbocor pula soalan ni kan. Okay, dia kata, mengapakah Jan Hui berasa resah? Okey, bila awak dapat soalan macam ni, pertama sekali awak tengok dulu soalan dia tu. Mengapakah Jan Hui berasa resah? Okey, cikgu nak tanya, macam mana kita nak jawab soalan ni? Adakah terus kita letak jawapan ataupun kita kena ambil dulu daripada soalan tu ayatnya baru kita letak jawapan? Yang mana satu? Kita ambil dulu. Okey. Betul, kita ambil daripada soalan, ayat daripada soalan tu. Okey. Sekarang ni masing-masing ada pegang pensel tak? Okey, cuba ambil pensel. Ambil pensel. Kita lupa pula so awak sediakan pensel. Okey, ambil pensel masing-masing. Okey. Kita nak cari jawapan dia bersama-sama. Okey. Cikgu, surat mana? 29. Yang baru masuk muka surat 29. Buku teks. Muka surat 29. Tajuk dia Selamat Tinggal Stres. Okey, jumpa tak? Awak sediakan pensel Okey.
Okey dah. Okey baik. Um, Okey, kita nak tengok soalan nombor 1 tu. Kita nak cari jawapan dia sama-sama. Okey, kita tengok. Mengapakah Jan Hui berasa resah? Kenapa Jan Hui rasa resah? Dekat mana jawapan dia? Kerana sang ibu berasa takut jika dia gagal dalam peperiksaan. Okey, betul. Bagus. Baik, okey. Sekarang kita pergi dekat perenggan yang kedua tu. Okey, awak gariskan dulu. Jan Hui berasa takut jika dia gagal dalam jawapan dekat petikan tu. Okey, awak gariskan dekat sini Gariskan Jan Hui berasa takut jika dia gagal dalam peperiksaan. Gariskan. Okey. Kemudian satu lagi yang kita bincangkan tu. Itu ibu bapanya akan kecewa kerana dia memusnahkan harapan mereka yang membunuh. Okey. Yang itu ialah dia punya huraian pada yang tadi tu. Okey, satu tadi dia berasa takut jika dia gagal dalam peperiksaan. Okey, satu lagi sebenarnya Jan Hui tertekan sebab tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Itu yang kedua. Okey, awak dapat 2 jawapan. Okey, gariskan dulu. Okey, yang pertama tadi, Jan Hui berasa takut jika dia gagal dalam peperiksaan. Okey, yang kedua, Jan Hui juga risau akan tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Okey. Cikgu sekat-sekat lah. Ulang balik. Okey, yang lain ni off mic dulu. Tak apa, awak off mic dulu semua. Okey, off mic dulu semua. Okey. Okey, boleh dengar ni. Okey. Okey, dengar suara saya je. Okey. Okey, tadi jawapan yang pertama, Jan Hui berasa takut jika dia gagal dalam peperiksaan. Okey, awak gariskan yang itu. Okey, seterusnya yang kedua awak gariskan Jan Hui juga risau akan tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Okey. Itu 2 jawapan untuk soalan nombor 1. Okey, jadi kita nak jawab soalan tu kan? Okey, contoh nombor 1 tu, mengapakah Jan Hui berasa resah? Jadi jawapan dia awak akan ambil daripada soalan. Jan Hui berasa resah kerana masukkan jawapan yang 2 tadi. Kerana berasa takut jika dia gagal dalam peperiksaan dan juga risau akan tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Okey? Itu jawapan untuk nombor 1. Okey, saya ulang balik Okey, mengapakah Jan Hui berasa resah? Jan Hui berasa resah kerana takut jika dia gagal dalam peperiksaan dan juga risau akan tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Awak boleh letak nombor 1 dekat yang awak gariskan tu. Nombor 1. Tulis dekat tepi tu nombor. Jadi awak tahu itu jawapan untuk soalan nombor 1. Okey. Baik, seterusnya. Kita tengok soalan nombor 2. Mengapakah Jan Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling? Okey. Mengapakah Jan Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling?
Okay, kenapa dia jumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling? Sebab latihan pernafasan. untuk latihan pernafasan. Okey, sebenarnya Cikgu Tan Ivy dia risau dengan sikap Jan Hui. Jadi dia panggil lah Jan Hui tu. Sebab dia tengok Jan Hui ni macam pendiam je, macam stres je. Jadi dia panggil Jan Hui tu sebab Cikgu Jan Hui tu pun dia dipanggil lah oleh Cikgu Tan Ivy tu. Tu yang dia jumpa dengan Cikgu Bimbingan dan Kaunseling tu sebab dia dipanggil. Okay. Jadi mengapakah Jan Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling? Jan Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapatkan nasihat. Nasihat lah untuk dia nak hilangkan stres dia tu, tekanan dia tu. Jadi dia jumpa dengan Cikgu Tan Ivy tu untuk mendapatkan nasihat. Itu sebenarnya fungsi ataupun peranan guru bimbingan dan kaunseling. Kalau awak ada masalah di sekolah, ada masalah-masalah yang awak tak boleh nak cerita kat orang lain ke, awak rasa tertekan, rasa stres, awak boleh berjumpa dengan cikgu bimbingan dan kaunseling. Siapa cikgu bimbingan dan kaunseling sekolah kita? Siapa? Siapa guru bimbingan dan kaunseling sekolah kita? Ada siapa jawab? Siapa? Guru bimbingan dan kaunseling? Cikgu Tarik. Cikgu Tarik, betul. Bagus. Nasib baik kenal Cikgu Tarik. Cikgu Tarik tu ialah guru bimbingan dan kaunseling di sekolah kita. Jadi kalau awak ada masalah ke, nak cerita apa-apa ke, nak dapatkan nasihat ke, boleh jumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling di bilik kaunseling. Jadi soalan nombor 2 tadi, mengapakah Jan Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling? Jan Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapatkan nasihat. Boleh. Dia memang tak ada dekat dalam petikan. Dia tak ada dalam petikan. Sebab apa dia tak ada dalam petikan? Awak tengok dekat sebelah tanda soal nombor 2 tu, ada gambar apa tu? Ada gambar apa? Gambar macam gambar otak kan? Apa maksud gambar otak tu? Maksud gambar otak tu ialah jawapan dia tak ada dekat dalam petikan. Tapi jawapan dia awak kena fikir sendiri. Sebab itu tadi saya tanya kenapa Jan Hui nak pergi jumpa cikgu tu? Jan Hui nak pergi jumpa cikgu tu untuk mendapatkan nasihat. Dia tak ada dalam petikan. Awak kena fikir sendiri. Kenapa? Kenapa dia nak pergi jumpa cikgu tu? Nak buat apa? Nak makan-makan ke? Tak. Dia nak mendapatkan nasihat untuk mengatasi masalah stres dia. Boleh dapat soalan nombor 1 dan nombor 2? Jawapannya? Boleh. Baik, kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3, bagaimanakah stres dapat diatasi? Yang ini pun dia suruh awak fikir sendiri. Yang ini kita boleh ambil daripada petikan tu juga. Dia bagi contoh tadi kan, kita buat latihan pernafasan. Itu satu. Stres dapat diatasi melalui latihan pernafasan. Selain daripada tu, kalau cikgu nak tanya awak semua, apa antara cara awak sendiri untuk mengatasi stres? Cuba bagi contoh. Cara awak sendiri. Kalau awak rasa macam stres, tertekan, apa awak buat? Ada? Apa awak buat kalau awak rasa stres dan tertekan? Stres lah cikgu. Banyak sangat kerja. Apa yang awak akan buat? Tidur? Berehat lah. Maksudnya berehat lah. Tidur, berehat. Selain daripada tidur? Menangis.
Menangis? Oh, menangis. Okey, menangis. Lepas menangis tu rasa lega lah Okey, itu pun salah satu cara sebenarnya awak nak menghilangkan stres awak kan. Okey, selain daripada tu mungkin awak boleh buat aktiviti-aktiviti yang menarik. Okey, contohnya kan kalau dah terlalu tertekan tu, kita rehat sekejap, kita buatlah apa-apa aktiviti yang menarik kan selain daripada yang kita ni. Contoh awak stres, banyak sangat kerja lah, banyak sangat kerja sekolah, banyak sangat latihan apa semua. Kita nak hilangkan stres, kita ketepikan dulu kerja tu sekejap. Kita buatlah apa-apa aktiviti yang menyeronokkan. Contohnya buat permainan ke kat dalam rumah ke macam mana kan. Supaya stres awak tu hilang. Ataupun rehat sekejap, pergi minum air ke. Okay. Penting sebenarnya sebab sekarang ni di Malaysia pun dah ramai orang apa? Dah ramai orang tak betul ataupun tak waras. Orang gila. Sebab apa? Macam mana boleh terjadinya orang jadi gila, jadi tak waras, jadi tak betul. Disebabkan dia tak boleh nak kawal stres dia. Bila stres, lama dia pun dah jadi tak betul. Jadi bahaya, sangat bahaya. Jadi awak jangan layan sangat awak punya perasaan tertekan ke stres tu. Awak buat aktiviti yang awak suka. Kalau dah okey nanti baru buat balik kerja yang cikgu bagi ke apa ke Jangan stres-stres. Hidup mesti gembira. Okey? Baik. Itu tadi nombor 3 tu awak boleh letak jawapan awak yang awak cakap tadi. Okey, bagaimanakah stres boleh dapat diatasi? Stres dapat diatasi dengan cara melakukan aktiviti yang menarik, dengan cara berehat. Okey, awak boleh buat apa-apa aktiviti lah yang untuk mengatasi awak punya stres tu. Okey. Baik, kita pergi soalan nombor 4. Okey, yang ini cikgu nak tanya pendapat awak sendiri. Dia kata jika Jian Hui terus berasa resah, pada pendapat kamu apakah yang akan berlaku kepadanya? Okey, apa yang akan berlaku pada Jian Hui kalau dia tak jumpa dengan cikgu Tan Ivy tu? Dia layan dia punya stres tu. Apa yang akan berlaku pada dia? Apa yang akan berlaku? Kalau dia tak jumpa cikgu Tan Ivy tu? Apa yang akan berlaku agak-agaknya? Macam tadi saya cakap tu. Kalau kemurungan cikgu? Betul. Okey, betul-betul bagus. Okey. Jian Hui mungkin akan mengalami kemurungan. Okey. Dia akan rasa sedih, tak nak berkawan dengan orang, duduk sorang-sorang. Tu yang lama-lama mungkin boleh menyebabkan penyakit mental. Okey, tu bahayanya stres ataupun tekanan. Okey, betul tu. Okey, jika Jian Hui terus berasa resah, pada pendapat kamu apakah yang akan berlaku padanya? Yang awak ambil daripada pada pendapat saya, Jian Hui akan mengalami kemurungan dan mungkin akan mendapat penyakit mental. Okey. Okey, dapat tak nombor 1 sampai nombor 4 tadi? Mana soalan yang awak rasa tertinggal? Okey, nombor 5 tu tak apa, nombor 5 tu kita tepikan dulu. Nombor 1 sampai nombor 4. Okey, ada tak yang awak tertinggal? Okey, kita ulang balik daripada nombor 1 Okey, nombor 1 tu dia kata mengapakah Jian Hui berasa resah. Tadi kita dah dapat jawapan dia. Jian Hui berasa resah kerana takut jika dia gagal dalam peperiksaan dan juga risau akan tanggungjawab berat yang ditugaskan kepada dirinya. Jawapan dia ada dekat atas tu dekat petikan tu. Okey, nombor 2 tu mengapakah Jian Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling.
Okay, Jan Hui berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mendapatkan nasihat. Okay, bagaimanakah stres dapat diatasi? Tadi satu, stres dapat diatasi melalui latihan pernafasan. Kemudian awak boleh masukkanlah yang awak punya sendiri tadi. Melalui latihan pernafasan dan berehat. Melakukan aktiviti yang menyeronokkan. Bersukan ke. Bermain permainan. Okey. Soalan yang keempat, jika Jan Hui berasa resah, pada pendapat kamu apakah yang akan berlaku kepadanya? Tadi kawan awak dah bagi jawapan. Pada pendapat saya, Jan Hui akan mengalami kemurungan dan boleh menyebabkan penyakit mental. Dah lama jadi gila Jan Hui tu kan? Okey. Sebab itu cikgu kata kalau awak ada masalah, mengalami tekanan ataupun stres, awak bolehlah ceritakan masalah awak tu pada guru bimbingan dan kaunseling ataupun pada orang yang awak percaya. Okay, orang yang rapat dengan awak yang awak percaya. Yang awak boleh cerita masalah pada dia. Dan boleh dapatkan nasihat. Okay. Baik, ada apa-apa nak tanya? Angkat tangan. Cikgu, Jan Hu tu akan apa? Oh, okey, nombor 4 Okay, Jan Hui itu akan mengalami kemurungan. Okey. Dan mendapat penyakit mental. Kemurungan ni, dia akan duduk seorang-seorang, tak nak kawan dengan orang, tak nak makan, tak nak minum, tak nak semua. Duduk je seorang-seorang, layan perasaan dia tu. Okey, bahaya Okey. Okey, ada lagi nak tanya? Tak ada. Okey. Ada? Okey, Tak baik. ada. Nanti awak tuliskan soalan tu dengan jawapannya dekat dalam buku BM, buku tulis BM Buat soalannya, salin soalan nombor 1 sampai nombor 4 tu. Kemudian masukkan jawapannya yang kita dah bincangkan tadi. Okey. Ada lagi nak tanya? BM berapa? BM 1 je. Okey, buku tulis. Okey. Ya, ada tak lagi? Nombor 1 hingga nombor 4 sahaja. Okey, nombor 5 tu tak payah. Nombor 1 hingga nombor 4 tu awak salin soalannya. Kemudian awak tuliskan jawapannya. Macam awak jawab soalan pemahaman tu lah. Soalan, jawapan. Soalan, jawapan. Okey? Okey, tak apa. Nanti kalau awak tak dapat jawapannya, nanti awak tengok balik yang rekod ni. Cikgu akan masukkan dekat YouTube cikgu. Nanti awak tengok balik yang rekod ni. Kalau tak dapat jawapannya. Okey, boleh. Okey. Saya rasa awak boleh teruskan dengan tulis dekat dalam buku. Dan jawapannya nanti macam biasalah. Awak masukkan gambar dekat dalam Telegram. Nanti cikgu akan tanda. Jawapan dia jangan lupa gariskan. Okey. Okey. Cuba buka kamera sekejap. Okey. Okey, saya rasa tu je. Nanti kita jumpa lagi. Awak siapkan yang latihan yang hari ni. Okey, tadi siapa dah baca doa tadi? Saya. Okey.
baca tasbih kafarah dan surah wal-as. Sama-sama semua. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, kita jumpa lagi. Kalau saya akan datang. Okay, nanti kalau tak dapat, awak tengok yang rekod ni dekat dalam YouTube cikgu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Tadi kelas sama. Waalaikumsalam. Baru masuk, dah habis dah.